Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pimpinan majlis, kursi ahli jawatan kuasa, bersama juga kita pada malam ini Baba Yasir dan juga anak daripada Pondok Hafiz Hidayah. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini akan termasuk di dalam mizan hasanatina, timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan muslimin rahmati wa Allah. Tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang insan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala hantar sebagai rasul untuk kita, yang mana kata para alim ulama, Muhammadun basyarun la kal bashar walakinahu yaqutu bainal hajar kal bashar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tetapi dia bukanlah manusia yang biasa. A'radul basyariyah ni macam kita. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam lapak macam manusia, macam biasa. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada badan. Dan Nabi ada perasaan macam kita. Sedih, lapar, mengantuk, seronok, tak larat, tidur, mengantuk. Semua dia macam manusia biasa. Tetapi semua yang Allah beri kepada Nabi SAW itu adalah dia lain daripada manusia biasa. Mata Nabi tak sama dengan mata kita. Tangan Nabi SAW tak sama dengan kita. Semua Allah beri berlainan. Nanti kita akan cerita. Dan juga walakinahu yaqutu bainal hajar. Tetapi Muhammad SAW itu seperti yakut, seperti batu permata yang bernilai di kalangan jutaan batu-batu yang biasa. Sebab tu kata juga Syekh Abdul Aziz Dabbar, al-insan la yanalu ma'rifat Allah illa bima'rifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seorang boleh sampai pengenalan kepada Allah, boleh ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali melalui pintu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan muslimin rahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia istimewa kerana kesemua kelebihan yang diberikan kepada semua nabi-nabi yang lain diberi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, Ustaz, Nabi Allah Musa alaihissalam Allah beri kelebihan pada dia. Antara kelebihan dan mukjizat Nabi Musa, cik tahu tak? Mukjizat Nabi Musa itu kan nama apa? Tak buat takut je kan? Nama Muhammad. Cik tahu mukjizat Nabi Musa kepada dia. Bantai dia tak bawa nama orang. Tongkat. Itu juga. Kena kawan sebelah. Cik nama apa? Dia kata menyesal pun dulu kan Ustaz. Nama kuatlah sikit. Kuat sikit. Rezeki. Masya Allah, nama Iman. Rezeki tahu tak? Mukjizat Nabi Musa. Hanya ada orang muka Ali, tongkat Nabi Musa AS. Nabi Musa ada banyak kelebihan. Ini mukjizat beberapa benda. Antaranya adalah
bila dia masukkan tangan, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayadha min ghairi su'in, ayat dan ukhra. Ambil tangan, ada setengah tafsir sebut bu dalam baju, ada setengah mereka bu di sini. Diangkat, tangan dia jadi bercahaya, bukan sebab penyakit sombong. Allah bagi mukjizat pada dia. Antara mukjizat ni tokat. Tokat ni macam-macam. Dia boleh tukar jadi ular. Dia ada, bukan dia, Allah izinkan kemampuan untuk belah laut. Dan juga yang antara yang hebatnya adalah boleh keluarkan air daripada batu. 12 bangsa Bani Israel itu keluar al-fajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air terpancar daripada batu. Orang kata, Ustaz, Nabi Musa ni hebat kerana boleh keluar ayat daripada batu dengan mukjizat tongkat tadi. Tuan muslimin rahmati oleh Allah, yang lebih hebat daripada itu adalah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pernah ketika Hudaibiyah, para sahabat mengalami kekurangan air, tak cukup. Nak ambil wudu tak cukup, nak minum tak cukup. Kata Sayyidina Abu Qatadah, aku mimpi dah bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ni, kami ni nak ambil wudu tak cukup. Mana ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bekal. Bekal tadi tu yang ada belen ayat sikit tu Nabi minta. Maka Nabi SAW, kata Sayyidina Abu Qatadah, memasukkan tangan baginda yang mulia ke dalam bekas tadi. Fara'aitul ma'a yanba'u min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat bagaimana curahan air yang keluar daripada celahan jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ka'amthalil uyun, seperti mata air. Maknanya ayat tu mencurah keluar. Dan kata sahabat, kami tak ramai, tapi jumlah ayat yang keluar tu, aku rasa kalau 5,000 orang boleh minum pun, kami rasa mampu dengan jumlah ayat yang sangat banyak yang keluar. Ittifaq semua ulama menyebut bahawa ayat yang paling suci, lebih daripada Zamzam, lebih pada sungai Nil, lebih pada sungai Furat, lebih pada semua sungai-sungai yang disebutkan oleh hadis sebagai sungai syurga, nombor 1 atas pada Zamzam, nama dia adalah ayat apa? Ayat yang keluar daripada jari Nabi SAW. Kemudian baru main Zamzam. Kemudian Kuwait tak tahu duduk nombor berapa, tak tahu. Kuku tak tahu, ada nombor tu. Kita malam ni ayat gau, hang, boleh tahan ni. Tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Orang kata, Ustaz, Nabi Sulaiman ni Allah beri pada dia banyak kelebihan. Antaranya apa dia? Allah bagi kerajaan yang sangat luar biasa pada dia. Itu doa Nabi Daud. Nabi Daud doa pada Allah, Rabbi atini mulkan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri kepada aku kerajaan yang tak ada siapa yang boleh, tak ada siapa yang boleh challenge kerajaan aku yang hebat ni. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Allah beri daripada ni banyak kelebihan. Antara Allah beri kepada ni adalah kerajaan. Tetapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara kelebihan Nabi Sulaiman, mukjizat Nabi Sulaiman ni, dia boleh cakap dengan apa? Kamu boleh. Nabi Sulaiman ni ada orang macam ni. Nabi Sulaiman dia boleh cakap dengan apa? Haiwan. Contoh, tiger, elephant, bantai apa? Tak tahu pun. Binatang ni cek sebelah. Muka comel, muka bertakwa tu. Agak-agak binatang apa Nabi Sulaiman cakap?
Semut pandai. Semut ada, burung hudhud ada, banyaklah. Balik Allah buka Quran surah An-Naml juzuk yang ke-20, Allah cerita beberapa peristiwa. Antaranya Nabi Sulaiman boleh cakap dengan burung. Ketika Nabi Sulaiman pergi jalan mana-mana dengan delegasi kerajaan dia, bila jalan pergi mana-mana, lawat kawasan, bantu rakyat, sebarkan akidah untuk dakwah dan sebagainya, kata Hamka dalam tafsir dia, burung hudhud ni dia akan ikut macam bumbung. Jadi bila tua kerajaan, delegasi Nabi Sulaiman dengan staf-staf kerajaan ni, bila dia jalan betul, burung hudhud ni dia macam bumbung, dia akan jalan di atas ni. Tapi ada satu ketika burung hudhud ni dia tak ada sekor, tak ada. Jadi menyebabkan cahaya daripada atas tu masuk ke dalam sehingga terpancar mai kena Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, "Ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin." Mana aku tak jumpa burung hudhud mana? Dia dah belak Allah daripada kita. La u'azzibannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sama ada dia boleh bawa ke aku satu surat sebab kenapa dia tak adil, atau aku akan azab dia, atau aku akan sembelih dia kalau dia tak boleh bawa. Itu panjang ada jumpa Ratu Balqis kerajaan Sabah tu, cerita panjang. Nabi Sulaiman Allah beri keistimewaan pada dia, boleh interaksi dengan binatang. Tetapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ada satu kelebihan yang Allah beri juga sama kepada Nabi SAW, boleh juga interaksi dengan binatang. Apa hadis dia? Satu ketika kata para sahabat, kami ni boleh saya tarik ke depan sini? Sebab dia depan, saya duduk di ujung kursi ni, jadi duduk belakang sini. Boleh kan? Suatu ketika Nabi SAW jalan, dan ada seekor burung yang dia duduk dekat dengan dahan atau satu macam tembok lah dekat situ. Kemudian ketika Nabi SAW jalan sampai ke tembok tu, kata para sahabat, faja'ala yurafrifu ra'sahu wa yukallimuhu. Dan burung tadi tu dia macam mengangguk-angguk kepala dia, macam dia sedang cakap dengan Nabi SAW. Nabi pun duduk dan Nabi macam dengar dia cakap gitu. Nabi macam dengar. Kemudian Nabi SAW kali dekat kami, Nabi kata, ayyukum afja'a hadha biwaladi. Siapa di kalangan apa yang ambil anak burung ni, bagi balik dekat dia anak dia. Maka bangun seorang lelaki, dia kata, ana ya Rasulullah SAW, saya yang ambil. Maka kata Nabi SAW, bagi balik anak dekat dia. Rupanya Nabi boleh faham bahasa seekor burung tadi tu. Nabi boleh faham. Ada sekali unta mengamuk dekat kebun, orang-orang semua lari keluar daripada kebun, tak berani duduk dalam kebun. Nabi SAW lalu dia kata, Rasulullah, jangan masuk dalam kebun ni. Sebab apa? Unta dia mengamuk. Sagi dia tanduk, dia sondoi, dia tajam ke apa, kami tak mau. Maka Nabi SAW bersabar, dia akan masuk. Nabi masuk diam. Dia mengamuk. Kemudian Nabi bilang, Nabi SAW tanya, siapa tuan dia? Tuan unta siapa? Seorang lelaki kata, saya tuan unta. Nabi SAW kata, unta ni dia mengamuk sebab subsidi kena potong, subsidi makan dia. Hang bagi kerja dia teruk, tapi makanan tak bagi kat dia. Dia mengamuk sebab dia punya bekalan makanan dah kurang lah, subsidi kena potong. Unta sedang diri tu kan, kalau kena potong subsidi dia mau.
Kita kalau kena potong subsidi duk senyum lagi mangkuk pada hutang je. Itu cerita dia. Nabi boleh faham bahasa siapa? Bahasa seekor hutang. Dan lebih hebat lagi, Nabi SAW bukan sahaja boleh cakap dengan binatang, bahkan Nabi boleh cakap dengan binatang yang sudah mati. Nabi cakap dengan binatang, itu biasa satu. Ini yang lebih hebat lagi, binatang yang mati cakap dengan Nabi SAW. Kalau Nabi Musa mukjizat daripada dia, wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Isa dia boleh hidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Orang tu mati dah, rezeki. Orang tu mati dah. Nabi Musa main, Nabi Musa sapu badan dia, dia boleh bangun, dia hidup macam biasa, dia gabui baju dia, naik motor boleh Allah. Dia hidup balik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Nabi Allah Isa AS. Tapi yang kata Nabi SAW ni dia hebat daripada dia, boleh cakap, boleh hidupkan binatang yang sudah mati, boleh cakap dengan binatang mati. Bila datang seorang sekumpulan Arab Quraisy dengan niat menghina Nabi SAW, bawa seekor apa? Dot ni biawak padang pasir. Sebab apa panggil dia biawak? Sebab muka dia macam biawak, badan dia macam biawak. Kita kan macam tu. Kalau anjing leu, muka macam anjing, anjing leu. Muka macam singa, singa leu. Kita mudah kan? Nampak macam dia boleh duduk layak, singa leu. Dan muka dia macam singa. Kalau muka macam lori, lori leu. Itu kita mudah bahasa kita ada. Jadi Nabi SAW dibawa dengan dot ni kita boleh makan. Sebab dia tak makan benda kecil, dia tak makan bangkai. Macam bewak kita biasa ni makan bangkai tikui, bangkai bewak, bangkai gagak kena langgak tepi jalan dia makan. Dot ni dia tak, dia jadi makan daun macam tu je. Maka dia adalah kategori kita boleh makan. Dia bawa dot yang mati ni, dia pegang. Nabi SAW dengan skuad sahabat di depan, dia ambil, dia lempak depan Nabi SAW, berguling-guling bewak yang mati tu. Dia kata dekat Nabi, kalau hang betul Rasul, kalau hang betul Nabi, aku nak hang biar, bukan kata hang cakap, kami nak biawak ni yang cakap hang ni Nabi. Nabi ni orang bagus, Nabi ni orang baik, orang betul. Hang suruh bewak cakap, aku suka bewak cakap. Dia ambil bewak tu, pegang. Sekadar muka Nabi boleh interaksi dengan dia, pegang tu. Nabi tanya ke dia, man ana, who am I? Aku ni siapa? Bewak tadi mati dah. Dia buka mata dia, lepas tu dia goyang-goyangkan kepala dan badan dia. Dia cakap dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang fasih, dan volume yang dapat didengari oleh semua orang yang ada dekat situ dengan jelas. Dia kata, asyhadu annaka Rasulullah. Aku nak saksi engkau ni adalah Rasul dan utusan Allah. Orang kafir Quraisy yang dengar lari dia bawa, takut. Dia kata, ini sihir, ini sihir, ini sihir. Itu tak hebat lagi. Apa lagi yang boleh cakap? Daging kambing, orang panggil lahmun masmumun, daging kambing yang telah diracuni. Seorang perempuan Yahudi tua di dalam Khaybar, dia telah lumuk kepada Nabi SAW ni racun yang sangat tinggi, yang sangat kuat dan sangat hebat. Racun ni kalau makan mati terus. Dia buat kenduri, dia panggil Nabi dengan sahabat main makan. Ketika tu adalah ketika Khaybar. Tuan-tuan, Yahudi ni dia tahu tang mana Nabi suka makan dalam kambing tu. Dia tahu Nabi suka makan bahagian mana, bahagian zirah.
Zirok tu mana? Ni tangan, ni kaki kambing, belakang kaki kambing, kambing belakang paha, naik mai ke situ sikit tu. Bahagian tu Nabi suka makan. Tu terbaca dalam Syama'il, banyak hadis yang Nabi SAW suka. Aisyah kata Nabi jangan dapat daging-daging ni bila-bila selalu lah, bila ada tenuri ke apa-apa, bila orang jemput di rumah, biasa-biasa Nabi tak ada makan kambing. Tapi bila ada, Nabi suka. Sebab apa? Sebab dia senang masak, lagi dia lembut, dia cepat. Nabi suka. Sebab banyak Nabi ketua, pemimpin negara, tak ada nak makan kentang, lambat makan kentang ni. Makan udang pun lambat, dia nak kupas-kupas lambat. Nabi jenis suka makan tu. Sebab tu Allah sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi kenal Nabi SAW lebih daripada hamba kenal anak-anak bos dia. Tuan-tuan, kita ada 4 orang anak, kita kenal anak-anak Haji apa? Haji basuh pinggan lepas makan, anak mana sidai bantuan lepas mandi, anak mana balik sekolah jenis dengar cakap stoking pun dalam kasut, anak mana balik sekolah tak lepak beg jenis pun dalam tu, anak mana share dengan adik-adik dia, anak mana yang makan pedas, semua kita kenal. Tapi Yahudi kenal Nabi SAW jauh lebih daripada dia kenal anak dia sendiri. Sebab tu dia perlu, sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah, nama lama Madinah adalah Yathrib. Yathrib ni tuan-tuan, saya nak penuh dengan buah-buah Yahudi. Yahudi berlambak-lambak mai tinggal, mai duduk situ, mai kat situ. Kerana dia tahu Nabi akhir zaman kononnya daripada bangsa mereka akan mai ke situ. Tetapi sangkaan mereka meleset kerana Nabi bukan daripada bangsa Bani Israel, tapi Nabi daripada bangsa Arab Quraisy. Start daripada tu dia berbaraukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lumuk dagingnya sangat, daging racun tu. Ada di kalangan sahabat yang sempat menjamah sedikit dan terus meninggal dunia on the spot kerana racun itu terlalu kuat. Tetapi ketika Nabi SAW ambil daging nak makan, dengan izin Allah, kata Imam Suyuti dalam Khasaisul Kubra, daging itu berkata-kata. Dia kata, Muhammad SAW, jangan makan aku, fa inni masmumun, aku telah dilumuri dengan racun. Nabi panggil perempuan tadi Yahudi. Nabi panggil dia, Nabi katakan dia, Nabi katakan dia, sebab apa hang racun kat aku? Dia kata, kalau hang betul Nabi, hang takkan mati kerana Allah akan selamatkan. Tapi kalau hang set ranjau, hang murung kami, hang kata hang Nabi, tapi hang bukan Nabi, hang ranjau kami, biar hang mati kami. Tapi Nabi SAW tidak mati disebabkan itu, kerana bukan binatang bercakap, tuan-tuan, binatang yang sudah disembelih dan diletakkan, dimasak, diletak racun. Binatang tu sebahagian daripada daging tu boleh berkata-kata dengan Nabi SAW. Tapi dan Nabi kan makan sikit. Kata ulama, kesan daripada tu, sebab badan Nabi badan yang hebat, racun tu dia nak masuk, sebab sempit sangat ruang tu racun tu masuk. Sedikit kesan dia, Nabi rasa pening kepala. Hujung-hujung hayat Nabi SAW, Nabi kerap sakit kepala. Nabi kata ke Aisyah, aku rasa kesan-kesan daripada Khaybar mula merangsang dalam badan aku. Nabi akan bubuh dekat kepala dia ni apa? Nabi akan bubuh dalam Syama'il kata, kain kalau putih bila diikat jadi macam kalau kuning-kuning tu, sebab ada herba, ada ubat. Aisyah selalu ubat. Itu panjang kita nak cerita sebab Pak Aisyah pandai berubat hujung-hujung usia Nabi. Itu kita panggil ceramah Pak Alai pula. Cuma nak apa?
Nabi SAW itu sangat hebat nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Orang kata handsome-nya Nabi Allah Yusuf AS. Handsome tak Nabi Yusuf? Handsome. Utiya Yusuf syatrul husni, diberikan kepada Nabi Yusuf separuh daripada cantik. Kata cantik tu bulan, potong separuh ni bagi Nabi Yusuf seorang, separuh lagi satu dunia share. Tu pun belagak dah mampu, harap tak lawa pun. Pakai filter TikTok muka glowing, tutup telefon, muka macam mak lampir. Tu pun ada hati tak sembahyang, tak pakai tudung. Ya Allah, Nabi Yusuf handsome, tapi dia sembahyang. Dia tak tinggal perintah Allah SWT. Dia buat apa yang Allah suruh buat. Handsome Nabi Yusuf ni sampai mana? Sampai orang nak terpotong jari-jari sebab terlalu lawa, tergamang tengok Nabi Allah Yusuf AS. Tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata apa? Dia kata geng-geng Zulaikha ni buat teruk lah, baru tengok Nabi Yusuf apa buat teruk. Kalau hampa boleh tengok keindahan sebenar abang dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rasa bukanlah apa nama pisau yang menjadi hirisan di tangan, tetapi pisau tu apa akan bunuh. Maksudnya apa akan cucuk hati apa, kerana terlalu cantik. Lau anna ashab Zulaikha ra'ayna jabinahu la atharna taqdi'al qulubi 'ala al-aidi, kerana terlalu cantik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Qurtubi, lam yazhar lana tamama husni li'annahu law zahara lana tamama husni lama taqat a'yununa. Mata kita, saya beritahu dekat tuan-tuan, telefon hak canggih sekarang ni, iPhone 14, Vivo 25, dia punya kamera depan saja 50 megapiksel, belakang boleh pergi 80. Tapi mata kita Allah buat, saya tak tahu, saya bagi contoh pada tuan-tuan. Mata ni katalah 3000 piksel contoh, tapi muka Nabi ni 13,000, muka Nabi ni 35,000 piksel. Kalau mata biasa tengok muka Nabi, mata ni dia tak boleh baca file tu, tak boleh baca. Hang kena download app lain baru hang boleh buka file tu. Sebab apa tak boleh baca? Sebab sistem dia tak sama, mungkin resolusi dia terlalu tinggi, jadi komputer hang tak cukup. Hang kena tambah lagi baru hang boleh buka file tu, kerana gambar tu terlalu cantik. Maka disebabkan tu muka Nabi SAW dilaraskan supaya mata manusia boleh melihat kecantikan Nabi. Kerana sebab terlalu cantik, tak boleh tengok cahaya matahari. Orang tanya dekat Nabi, kat sahabat, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayfi la bal mithla al-qamar. Muka Nabi ni macam pisau pedang ke? Maksud pedang apabila dihunuskan pedang dekat cahaya matahari, cing buat silau tu, tuan-tuan pedih mata dah. Pedih, kita tak boleh tengok pisau tu, sebab pisau tu pedih. Tapi muka Nabi macam mana? Muka Nabi bal mithlal qamar, tetapi macam bulan purnama muka Nabi. Tuan-tuan, kita tengok matahari, cek baju biru apa kesukaan kamu dah. Boleh tak tengok matahari lama-lama? Tak boleh. Sebab sakit mata kan. Boleh tengok bulan lama-lama? Boleh. Sebab apa bulan boleh tengok lama? Kerana bulan cahaya dia penuh, dia tak menyilaukan mata. Bila cahaya penuh 13, 14, 15 yang kita panggil sebagai ayyamul bid. Ayyamul bid tu apa? Hari-hari. Sunat kita puasa ketika berbuka.
Sayyidina Hasan bin Sabit, dia selalu kata apa? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Satu manusia yang lebih cantik daripada kamu tidak pernah terlintas di hadapan mata aku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Seorang perempuan, tidak ada mana-mana perempuan yang pernah melahirkan seorang insan yang lebih sempurna dan cantik daripada kamu. Khuliqta mubarra'an. Kamu dicipta tiada sebarang cacat celah. Ka'annama qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah kamu minta pada Allah nak diciptakan macam mana. Sahabat kata, kami tengok muka Nabi ni tak ada kurang. Koko nak kata mata hairan ke, telinga besar sikit ke, hidung kemik ke, bibir lari sikit ke, gigi tak cantik ke. Tak ada, elok semua. Macam Nabi minta dekat Allah. Macam bukan betul. Macam ada katalog. Nabi kata, mata nak macam muka surat 14, telinga nak macam nombor 13. Macam. Sebab kami tengok sempurna sangat. Kejadian baginda Rasulullah SAW. Tentang bukan sahaja Allah beri pada Nabi keistimewaan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada Nabi SAW. Sayang ni bukan sayang biasa, luar biasa. Tuan-tuan, orang katakan Nabi ni macam-macam. Orang kata Nabi penyair, gila, kata Nabi dukun, awam, macam-macam orang kata Nabi. Antara orang katakan Nabi ni apa? Abtar tu apa? Orang yang putus keturunan. Sebab anak-anak Nabi wa turi sinin wa hazal baladil amin. Allah bersumpah di atas negeri Nabi SAW. Nabi ni dalam Quran ni Allah cerita pelbagai cerita berkaitan dengan Nabi SAW. Sayang Allah, Allah tak panggil Nabi dengan nama. Nabi-Nabi yang lain Allah ada panggil nama. Muskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, duduklah kamu dengan isteri kamu di dalam syurga. Nabi apa lagi? Nabi Musa Allah ada panggil dengan isim kita panggil munada, dengan panggil ya Musa, apa yang ada di tangan kamu wahai Musa. Dan Allah panggil Nabi Daud ada, ya Daud inna ja'alnaka khalifah. Nabi Nuh ada, ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaih. Wahai ada keturunan Nabi, Allah sambung sampai mana? Sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang katakan Nabi ni apa? Ahli syair. Sebab dia kata Quran ni syair, Nabi baca syair. Kami semua terpengaruh dengan sihir dan syair Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turun ayat Quran, Allah backup Nabi. Allah jawab balik. Allah kata apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kami tidak pernah ajarkan pada Nabi kami syair. Bahkan tak layak Nabi aku diajar syair. Itu adalah Al-Quran yang menjadi peringatan yang utama kepada kamu. Allah jawab. Orang katakan Nabi ni dukun, awam. Allah sebut dalam Quran, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Orang katakan Nabi SAW gila. Allah jawab ada. Allah jawab, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu Muhammad ini tidak gila. Allah turun ayat Quran banyak pasal Nabi. Allah kata apa? Allah Subhanahu wa taala sebut pasal mata. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi. Jangan mata kamu terpesona dengan apa yang aku berikan pada mereka. Allah bersumpah dengan la'amruka
innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Muhammad, pasal umur, Allah sumpah pasal hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, Allah kata apa? Allah kata walaqad na'lamu annaka yaliqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu apa yang dikatakan oleh kafir Quraisy itu menyebabkan terasa hati, sedih hati kamu. Allah turun ayat pasal siang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna laka fin nahari sabhan tawila. Allah turun pasal duha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa duha wal laili idza saja. Allah turun pasal apa? Pasal negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah di atas negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dalam Quran ni Allah cerita pelbagai cerita berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang Allah, Allah tak panggil Nabi dengan nama. Nabi-nabi yang lain Allah ada panggil nama. Contoh seperti kita tuan Nabi Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, duduklah kamu dengan isteri kamu di dalam syurga. Nabi apa lagi? Nabi Musa Allah ada panggil dengan isim, kita panggil munada, dengan panggilan ya macam tu, panggil direct nama. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kamu wahai Musa. Dan Allah panggil Nabi Daud ada, ya Daud inna ja'alnaka khalifah. Nabi Nuh ada, ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Wahai Nuh, berlabuhlah kamu dengan bahtera kamu, dengan salam sejahtera daripada kami. Allah panggil Nabi Isa ada, ya Isa bin Maryam a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, kamu kau berita dekat orang supaya jadikan kamu dan mak kamu sebagai bahan sembahan. Allah panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya ada, ya Yahya khuzil kitaba bi quwwah. Semua Nabi Allah panggil nama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah panggil nama. Tak, Allah panggil apa? Dengan gelaran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. Wahai nabi-nabi, tolong beritahu dekat isteri kamu, ya ayyuhar rusul. Allah panggil Nabi, ya ayyuhar rusul, wahai nabi-nabi. Allah panggil gelaran. Allah kata, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, Taha, Yasin. Gelaran demi gelaran Allah beri pada Nabi SAW kerana Allah sayangkan Nabi. Ada satu Arab Badui, dia main depan rumah Nabi, dia ketuk Muhammad. Dan turun ayat Quran. Allah kata apa? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan panggil Nabi hamba macam hamba panggil kawan-kawan hamba. Maksudnya hang siapa? Aku Nabi pun, aku Allah pun tak panggil Nabi aku dengan nama dia. Hang siapa tu khayal-khayal depan muka Nabi ni sebab apa? Sebab Allah sayang pada Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin rahmatullahi Allah. Nabi yang hebat yang Allah Ta'ala hantar dekat kita ni, apa yang Nabi nak suruh kita buat, kita ikut apa Nabi apa. Saya nak cerita pada Nabi ni tuan, boleh cerita kau sampai ke rupa 11-12 boleh cerita. Sebab cerita Nabi ni tak akan habis dan dia tak akan boring. Ada dia betul. Meja saya ceramah ni, tuan-tuan start daripada esok, tuan-tuan panggil lah buat ceramah maulid daripada esok ni sampai tahun depan. Maulid tiap-tiap hari ustaz lain. Saya harap tuan-tuan demi Allah, cerita Nabi ni tak akan boring. Macam kita baca Fatihah, kita tak pernah rasa meluat baca Fatihah. Kita tak akan cakap, so imamnya sisi baca Fatihah.
Baca surah lain pula, orang lain pun nak surah lain. Kita akan kata. Kalau dia kata dua dia sebab. Sama ada isapkan atau ketuk. Dua. Orang tak akan kata Fatihah boring. Sebab Allah hilang itu Quran. Nabi, mujizat orang tak main. Kita tak akan sembori cerita abad Nabi. Kita tak akan habis cerita abad Nabi SAW ni, tak akan habis. Cuma je tuan-tuan saya nak tanya dekat kita. Contoh. Bukan betul, contoh je. Katalah Nabi SAW main masjid kita, contoh, dan tengok kita semayang agak-agak tuan-tuan lah. Nabi seronok ke Nabi sedih? Nabi tengok kita semayang sunat, Nabi tengok kita rukuk, Nabi tengok umat aku bersujud macam mana, Nabi tengok kita semayang jemaah. Tok Imam tak habis lagi cakap Sami Allah wa liman hamidah. Tok Imam tak habis takbir intiqalat daripada i'tidal, nak turun Allahu Akbar. Kita dalam kedua, syarat kedua ni apa dia? Imam tu biar dia buat habis baru kita gerak. Jangan follow sama tu imam tu, jangan bergerak sama dengan dia, takut luput fadilat kita. Tunggu tu imam kata Allahu Akbar, baru kita mula bergerak dengan roh tadi tu. Baru semayang jemaah kita sedih. Malu tuan-tuan. Orang kawan tu kadang-kadang lebih sama pada kita semayang. Orang kawan kanan mesti serak. Tuan-tuan tengok video China kawan motor lalu tengok, tak kena motor tu. Gila tak gila macam sama. Motor tu lalu siapa motor menyilang lepak kawan. Maksudnya tangan tu tak sama. Kalau lepak kawan sama, kita semayang terabuk tuan-tuan. Allah Akbar. Tok Imam baru sami Allah Alhamdulillah. Tok Imam Allah gelebak sampai dah bawah. Awak tak ada sana. Kan Nabi ajar kita macam mana, solat tertib macam mana, solat dengan adab macam mana. Dia menggembirakan Nabi SAW. Kadang-kadang saya tak tahu tempat tuan-tuan, saja saya abang lah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita Tok Imam duduk sembahyang, kita ni katalah kita ambil wudu, Tok Imam mula baca Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita pun mau ambil sembahyang semua. Terus nak main tu, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu idza dumaira innahu kana tawwaba. Depan kita buat apa? Lari. Kunci kereta, kunci motor, kunci rumah bergegar kat poket ni, pecah. Lari, takbir Allahu Akbar, kemudian rukuk sama dengan tu imam. Nampak macam bagus tak? Bagus lah. Sebab kita nak kejar sembahyang berjemaah. Perbuatan tu tidak digemari syarak. Nama dia makruh. Kerana apa makruh? Bila lari, kerana dia menyebabkan dia jadi mengah menyebabkan hilang khusyuk kita. Tak adalah haram. Makruh sebab apa? Sebab kita tak boleh fokus. Tentu lari, takbir sama tu imam, rukuk sami Allah Alhamdulillah, lepas pendek lagi sujud. Tak apa lagi kita tak jadi imam. Kadang-kadang rakaat ketiga sembahyang maghrib kita duduk dah, tu imam dah duduk dah ayat akhir tu, kita pun lari tu macam main takbir, serak, lompat masuk dalam saf tu. Lepas tu dan sempat Assalamualaikum warahmatullahi, mengah lah. Kita bangun masbuk, orang main kat belakang. Jadi orang nampak kita ni join jemaah lah. Kita jadi imam. Kita lepas duduk 3 orang, lepas Allahu Akbar, lepas jadikan kita imam. Kita mengah. Macam mana nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bunyi apa? Tu imam COVID ke? Ada imam nak arwah ke apa? Takut dah. Kita pun tak khusyuk, orang belakang pun tak khusyuk. Sebab tu Nabi ajak kepada kita apa? Wa ma fatakum fa'atimu wa ma adrakum fa'atimu. Mana-mana yang hampa tak dapat,
fa'atimu, sempurna rakaat itu. Mana-mana yang hampa sempat semayang, fa'atimu, sempurnakan dia, lengkapkan dia. Benda mudah ya. Hang lambat, jalan pelan-pelan. Lambat 3 rakaat, lambat 1, tak apa, tambah 1 lagi rakaat. Nak buat macam mana? Benda dah lambat, tak payah lari. Kerana tenang ketika semayang, tenang ketika ibadah, itu satu benda yang baik. Tu bila kita ada semayang. Sebab tu dalam apa, dalam kita ni nak ikut sunnah Nabi SAW dalam bab ibadat, semua benda kita kena perhati betul-betul. Terutama ni belakang-belakang tu imam ni, kalau tak pandai jangan nak duduk. Dia buat memandai-mandai. Sebab kalau kita jadi apa-apa kat imam, kita kena ganti. Tok imam tengah sembahyang, tengah-tengah sembahyang, tok imam ternyata kata tok imam tak ambil wuduk lagi. Betul lah, tadi salam dengan isteri dia sebab birthday, kata imam sini lah. Sebab birthday tok imam, isteri dia sayang sangat, isteri dia kiss tangan sekali. Contoh, abang nak pergi sembahyang kau, tak kira nak salam, nak kiss juga tangan. Batal wuduk abang. Tak apalah, hari ni birthday abang, abang dia ambil wuduk lain. Sampai kat masjid sembang dengan kawan sembang sini, lupa. Tengah lu baca, iya kena wuduk, iya kena sekarang, Allah, wuduk aku tak ambil. Maka tu imam buat apa? Dia pun keluar daripada imam. Tapi masalahnya 3 orang kat belakang ni, 3 orang belakang ni dia ingat tau, ubah lah aku, mampu lah, aku nak kena ganti dia juga. Saat lagi aku ganti untuk imam, belakang-belakang ni kawan-kawan dia tunggu nak tembak lah. Saat ni lepas semayang maghrib, lepas semayang isyak lagi, pergi kedai kopi, dia abang, oh baca Quran tak sedap lah, apa tak salah. Oh yang ni semua risiko. Jadi untuk menyelamatkan jiwa aku, kiri kanan dia bawa, selamat aku sebab apa? Pak Denny dia ada, dia bawa dia cover lah, kami relax kan. Denny dah takut lah, tengok gelap masa depan aku kalau naik ni, kawan-kawan semua kaki taruh lah, kaki bahan lah. Dia pun buat apa? Dia bukan, dia buat kentut, dia pun blok. Hantu ayam belakang ni, kiri kanan hujan. Allah, dia ni sambil dia blok, mampu aku. Jadi dia tunggu ada seorang cungit blok sama juga. Jadi aku tunggu apa lagi, cari mampu, aku pun blok. Tok imam kumuk nak ambil wuduk, tui keluar seorang, tui keluar seorang. Tu imam nanti apa semua dia keluar main ni pahai. Aku baca wuduk, aku nak ambil lah wuduk ni, apa semua keluar ni sebab apa? Mereka tak ada alasan. Dia kata, hai imam, takkan lupa pun, tadi kami niat dah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi tu imam itu kami begitu lah. Padahal 3 sambil, tapi berani nak duduk belakang, nak ganti tu imam. Ni lah orangnya kita bila kita tak main ngaji. Ceramah ni tuan-tuan, ceramah ni dia bukan tak ada apa, dia saja syok-syok sekali segala panggil ceramah, buat makan je tu boleh lah. Tapi tuan-tuan main ceramah kiam sampai kiamat tak ada kerja. Ustaz-ustaz main kuliah di sini, baba mengajar di sini, atau ustaz-ustaz lain mengajar di sini, kita kena main tuan-tuan. Fikah macam mana, tauhid kita macam mana, akidah kita macam mana, banyak benda kita duk gelang lagi. 2 orang kena tangkap di Pulau Pinang, minum arak, jam tuan-tuan. Budak-budak perempuan pakai tudung, minum arak. Kerana Chula Street, apa bukan tahu Chula Street kuat bakpia ke apa, yang bicara pula tu tempat bondan. Daripada awal jalan sampai sudut, lama-lama bondan dia lambai. Haji dia pergi lambai. Janggut 2 kilo pun dia boleh pergi haji kau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mana antara satu Pak Haji Jebon, mana dia pergi cari dia tu kan. Lepas tu dia mari-mari. Ada satu kedai Julia Street ni tuan-tuan, lorong tu dia lebih mesra dengan Pancung Jepun, Pancung Perancis. Lain tu tuan-tuan beli orang mungkin bawa beg saksa, minum-minum arak dekat tepi jalan dia tu.
Sebab kawasan tu kawasan pelancongan. Ada banyak benda kedai-kedai jual souvenir, ada jual sewa motor, sewa bicycle macam beca, bapak naik anak dengan isteri duduk belakang Honda, kat belah Tanjung gitu. Itu kedai area Chulia Street. Dan saya pun tuan-tuan tak pernah jangka itu antara pot orang Melayu Islam kita pergi minum orang itu. Sebab kita tak jangka di dalam ni. Kita tahulah lalu tu ada kelab malam dia tak heran sebab memang dia keluar masuk ni Jepun, Korea, tak apa, Perancis, Amerika, Sweden, dan tak apa, kita tahu semua orang main. Rupanya bila jalan agama masuk 2 orang kena tahan. Sedang, bukan teman kawan tau, sedang. Dan ada satu fahaman gila sekarang ni, saya tak tahu dah sampai ke cangkat tibul ke belum. Saya harap tuan-tuan terpelihara daripada fikrah gila ni. Minum arak satu titik kan, minum arak selagi tak mabuk tak dosa. Ada. Sebab tu 2 orang lebih. Jadi tak main semayang, jadi tak main kuliah, ustaz ke apa, benda-benda agama ni tak ada. Ketua member kata dia, tak apalah, arak ni sebab apa Tuhan tak bagi? Sebab dia menghilangkan fungsi akal. Akal dia rosak. Bila hang minum, hang tak mabuk, hang takut apa? Dia pun lancarkan kempen ketika dulu. Don't drink and drive. Jangan minum. Maksud di situ jangan mabuk. Kalau hang minum tak mabuk tak apa. Kalau cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh sepak dah sekali. Tuan-tuan boleh terajam ni. Kita kata apa hang merepek dulu. Hang tak dengar ke ayat Quran kata innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak ni amalan setan, najis. Arak ni dia najis. Najis arak. Dada najis tak? Dia bubuh kat situ najis perjalanan. Najis dada. Dia bagi kita apa? Bagi kita rasa geli. Patutnya kena bubuh dah. Najis arak. Kena bubuh. Arak memang mutawassithah. Kalau kena tangan tuan-tuan, najis. Mesti hilangkan bau, warna, rasa. Kalau ada bau pelik-pelik betul, tak boleh singgah semayang. Tuan-tuan kutip botol yang berjalan, botol itu ada arak lagi, kena kat tangan kita. Polos bau arak. Contoh bau tu tak boleh main semayang. Kita kena basuh tangan semua yang tak ada. Tak boleh. Kalau kita ada wudu, kena basuh boleh. Wudu tak batal ya, tapi kena basuh boleh. Bila? Arak. Arak tu dia najis. Arak tu dia najis. Dada tu kalau ikut hukum fiqhnya, kalau ikut hukum fiqh dia tak najis. Sebab dia contoh lah, contoh sebentar tuan-tuan, syabu ke apa bulan bokeh kan, kanabis kena tambah tu bulan bokeh, contoh lah. Sebab dia polis, dia bawa buat serbuan rampasan, tapi dia SB, Special Branch, dia tak pakai baju polis, dia mula dah. Sebab apa? Dada tu dalam packaging siap lah, ada nombor semua siap kan, mana ke dalam tu dia rukuk, dia jatuh pada bokeh dia kanabis. Kita batal sebenarnya tak batal sebab dia daun ketum ke bawah kan dia. Tapi kalau arak dia tu contoh tu buka botol dia najis, kita highlight dekat kepala orang, mesti bawa tepi jalan arak tu dia najis. Bila orang tak masa geli, orang tak kadang-kadang tangkap, itu satu amount yang sangat besar tu. Kita tak boleh kata alah tak apa, selagi tak mabuk tak boleh. Tak boleh cakap itu. Satu kaedah fiqh menyebut iza tunibal halal wal haram, iza tama'al halal wal haram fa'ulibal haram. Apabila dicampur benda halal dan benda haram, maka dia jadi haram. Contoh, ayam ni mineral, saya ambil setitik ya, arak lempar alam ni, maka apa jadi? Arak tadi dia mendominasi seluruh hukum, maka ayam ni dia tak boleh minum, hukumnya jadi arak walaupun sedikit. Tapi orang tak mau minum sebab alat tak apa, dia tak mabuk. Saya beritahu tuan-tuan contoh yang paling senang tuan-tuan nak faham dan nak jawab balik ke orang. Kalau orang kata tak apa, benda tak
mabuk tak apa. Tuan beritahu ni. Sini tuan, kedai apa paling sedap tu ni? Nasi apa? Kedai apa? Contoh kalau bilang nasi kandang, sini nasi campur mak-mak ke apa dia. Contoh saya boleh lepak dia. Nasi campur mak-mak, sedap, orang batok banyak. Ada ayam goreng, hang beli satu pinggan. Nasi goreng ayam lah. Ni dengan apa? Dengan sotong buncit jahat lah semua. Hang selera nak makan kan. Sekarang aku ambil apa? Sedikit, banyak ni ya. Macam budak-budak minum ubat demam tu kan, yang kepala dia tu. Kita buat kencing baby. Kencing, tak kira kencing baby ke kencing orang besar ke, ambil tuan dalam nasi mak orang. Kita nak makan nasi, dia tuang kencing atau bubur najis. Contoh, ambil najis, lepak tengah-tengah nasi tu, buat macam sampai belajar. Dia akan kata apa? Orang ajar hang, aku dah berselera nak makan dah, ambil lepak najis buat apa? Yang ni najis ni air kencing, aku tak boleh makan dah ni, aku tak selera makan. Kita kata balik kat dia, tak apa, air kencing sikit ya, nasi banyak, hangga gue buat macam sup makan lah. Padahal kata awak tak apa sikit, takkan najis tak boleh. Macam ni lah perumpamaan kotornya najis tu. Apabila hukum Allah tu tak boleh, tak boleh. Boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Itu benda yang kita tuan-tuan nak tahu bila kena main mengaji. Saya seronok kalau ustaz main kuliah tiap hari, tiap malam, tuan-tuan main ramai macam ni. Ustaz kami ramai malam ni sebab ada makan. Kalau tak ada makan, kami bersemayang lah. Lari kuliah dah buat kami. Mampu dah rezeki dah buat kami tiap hari. Tapi tak apa, kita main. Kita cari dalam minggu tu, hari apa boleh, mesti main. Saya abang tuan-tuan, tafsir pun Nabi ajak ke. Kita kata kami nak ikut Nabi, kami nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi macam mana? Nak ikut Nabi ni kena ikut ulama. Nak ikut ulama ni macam mana? Apa yang ulama main macam kitab-kitab tulisan ulama, itu semua Nabi dah tahu. Tafsir Nabi ajak, fiqh daripada Nabi, tauhid daripada Nabi, tasawuf daripada Nabi. Semua Nabi ajak tu lah. Ustaz-ustaz dengan ceramah, dia ajak kitab bulanan, ajak kitab dan sebagainya, bagi kita faham Islam. Kalau tidak, kita jadi karut tuan-tuan. Sibuk risau juga. Baru dia ada pergi Mekah pakai tudung. Dia lelaki, dia pergi Mekah pakai tudung. Dia pun dah pergi lari pergi Australia lah. Lari pergi Australia lah. Ni yang terkini apa? Pancake. Tak pakai tudung, pergi Mekah. Ini parah tuan-tuan. Tak ada lagi di dunia ni macam-macam orang gila. Tak ada lagi gila sampai macam ni. Negara-negara ni tak pernah buat macam ni. Lagi tuan-tuan menggemparkan negara apabila seorang perempuan bertudung, beragama Islam, menjadi ejen Israel di Malaysia, kena tangkap dengan Mossad bagi lagi. Dia perempuan umur 35, dia boleh rekrut 11 lelaki duduk bawah dia, diculik warga Palestin, ambil telefon dia tu, godam telefon. Cara kita baca dia, ya betul perempuan ni, biasa ya dengan anak tu. Macam dia pergi makan di unsur kat depan makan betul kan, tak ada apa pun kita tengok dia. Tapi wakar tu bukan lawak lagi. Sebab apa? Sebab akidah rosak tuan-tuan. Tak faham mana satu yang Allah Nabi suruh. Kalau Nabi main, tengok orang itu, saya tak boleh dipekik dari itu pergi Mekah. Tuan-tuan beritahu saya, kita pergi Mekah ni apa-apa, jadi elok. Memang kat Malaysia ni kena ada merepek. Yang itulah saat semayang, saat tak semayang, saat kadang-kadang termengorak bini orang macam-macam pakai buruk itu. Tapi di Mekah, jadi orang baik. Saya pergi 2019 lah, bawa jemaah. Sampai-sampai tuan-tuan, saya tengok pakcik tu kat kapal terbang lagi, muka lain, muka lain lah, saya tengok dia turun kapal terbang, dia tunggu nak naik bas, dia susun beg nak naik bas, ikut grup apa semua nak pergi hotel ni. Saya lalu tepi bas tu, dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, apa yang saya takutkan itu, apa yang saya tu
bincang, saya takut atas lepas tu. Semua saya dah rasa dah. Bila saya turut je, saya dah tahu dah. Memang yang ni lah. Saya takut sangat dah Ustaz. Saya kaji dah apa. Dia kata, Ustaz, saya tak nampak Kaabah Ustaz. Saya takut dah, saya dosa banyak. Saya kata kat dia, Haji, kalau hang nak buat teruk, fikir kita kat Madinah mana ada Kaabah. Dia pengen. Saya kata, hang nak nangis boleh hang simpan nanti. Tapi Mekah, kita tengok hang nampak Kaabah ke tak. Kalau dengan Kaabah, nampak, insyaAllah, jangan buat. Allah Maha Pengampun. Fikir benda baik. Awal nangis lah. Madinah nampak Kaabah. Kaabah kat mana Madinah? Kita pergi Mekah tadi dia elok. Dia perempuan, dia tak pakai tudung. Tudung ni aurat besar kan. Ni bau nampak. Ni bila dia angkat ni ketiak. Sebahagian daripada dada. Saya tak tahu fizikal dia. Dia dah hilangkan fizikal macam perempuan ke, atau masih macam perempuan ke, tak tahu. Tapi ni semua aurat besar ni, nampak badan semua ni. Kira yang ni saya contohkan. Ni Kaabah. Kira dia boleh berdiri di depan Kaabah. Dia boleh cakap dekat Allah, ni Tuhan, dia aku main. Hang boleh buat apa kat aku? Aku main depan rumah hang yang paling hebat, dan aku dilanggar perintah hang. So what you want to do with me? Dia level umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, hak jenis minta azab. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. No, kita ni banyak ada sembang 900 tahun dah sembang. Hang cerita Tuhan, kami tak mau. Kami tak mau, hang cerita. Lah macam ni lah no. Kita win-win situation. Hang beritahu kat Tuhan lah, fa'tina bima ta'iduna. Buat mana Tuhan nak bagi apa kita settle tahun ni lah. Azab ke apa ke, api ke, ayam ke, malaikat nak riau ke, buat mana kita settle tahun ni. Kami semua cakap lah. Nabi Nuh kena betul. Ayat-ayat yang umat Nabi sebelum digunakan Nabi-Nabi. Kalau kena kat penceramah, saya tak tahu dah wali, kena kat saya orang koyak tuan. Koyak kena ayat tu memang koyak. Dia pakai apa kat Nabi Soleh? Qalu ya Salih. Dia pakai kat Nabi Soleh. Dia pakai kat Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaib ma nafqau katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka bina dhaif. Syuaib, hang cerita apa? Kami yang habuk pun kami tak faham cakap. Zaman Nabi Syuaib berniaga raja, niaga muruk, timbang tak betul, bubur mek-mek kat bawah, timbang ni sebelah berat, sebelah timbang ringan, niaga muruk. Lah ada tak niaga muruk? Lombok niaga online, raja orang, kita banking kat dia, dia tak hantar barang. Kawan kat banking, dia ambil slip Maybank, reject, tapi dia tutup dekat reject tu. Dia tutup dekat reject, nampak macam betul. Hantar dia tu, okey aku dah banking 450, dia pun hantar barang muruk, duit tak masuk. Dia boleh edit Maybank to you, CIMB klik tu, dia ada app, dia boleh edit seketui macam dia baru banking kita duit tu. Slip tu dia hantar, kita pun tengok betul sama. Kita zoom tengok kok dia edit ke apa-apa. Hang zoom pun tak nampak sebab dia app. Oh pandai, bohong orang. Zaman ni tak champion. Cerita ni Allah cerita dulu lah. Semua kisah Nabi-Nabi Allah cerita Al-Quran, memang dia ada kena-mena perangai kita. Nabi Lut Allah cerita. Sebab apa? Sebab LGBT berapa? Tuan ni saya nak bagi. Telefon saya ni, hak suami gila, hak suka kat lelaki ni, hak sampai isteri bercerai, berlambak-lambak. Hak isteri minat ke perempuan, minat melampau sampai pergi ke hotel, tinggal anak-anak, tinggal suami, ada sampai isteri seorang telefon nangis-nangis kat saya. Saya kata awal, dia kata Ustaz, suami saya sakit. Saya kata okey. Dia tak bekerja. Okey. Saya bekerja, saya siap semua. Saya turun bawah di flat. Saya masuk kereta, laptop saya lupa bawa Ustaz. Saya telefon suami saya. Sebab masa saya keluar, suami duduk depan hall, dia tengok TV.
Mungkin saya ingat telefon tinggal dalam bilik kau, dia tak sedap kau, saya parking kereta, saya naik balik di rumah. Saya naik balik di rumah, saya nak pergi ambil laptop. Saya sampai dekat rumah, dalam beberapa ketika dia turun bawah, kereta naik balik, saya rasa 5 ke 13 minit macam tu je, ada satu kasut dekat luar rumah. Saya tak apa lah, dia sakit, kawan-kawan kira main ziarah lah tu. Saya masuk dalam rumah, saya cari abang. Saya cari kat dapur semua, dia tak ada. Saya masuk dalam bilik, saya tengok lah. Saya tak cari laptop saya teringat sebab saya last buat kerja kat bilik semalam. Bilik master bedroom. Dia kata, Ustaz, alangkah terkejutnya saya bila saya buka, saya mendapati suami saya bersama dengan lelaki mana saya tak tahu, saya tak pernah jumpa dia, dalam keadaan level macam suami isteri dia. Ya Irman, itu bukan satu kes, tuan. Mana dia jadi budaya, dia seronok, minat ke lelaki, minat ke perempuan, mereka kepala otak semua jadi gila. Setakat lembut tu cerita lama, biasa watak lembut tu tak sama. Bukan lembut bondan, dia lembut, dia perempuan, dia lelaki, tapi dia lembut, tu tak apa. Dia pakai baju lelaki, dia kahwin anak, tu tak apa. Ni memang dia lelaki, dia pergi buat berat badan. Kita ingat dia ni nak jaga kesihatan. Dia kahwin tu sebab apa? Sengaja kahwin supaya nak tutup daripada pandangan mata orang, kata dia ni minat ke lelaki. Kalau dia minat lelaki, macam mana dia boleh kahwin? Kahwin tu syarat dia, isteri tu kambing hitam dia. Ustaz, sejak pada saya kahwin, saya tak pernah bersama dengan dia, saya tak pernah rasa layan kasih sayang dia. Sebab dia duduk dengan lelaki gila. Elok, suami isteri semua elok ya. Berkenan dengan perempuan manakah, tilari dengan perempuan tu, tinggal anak-anak semua. Punca dia pada semua, punca dia tak main haji. Itu orang cara tuan. Jadi tuan-tuan buat ceramah, buat program, tujuan dia apa? Kita nak kampung kita jadi orang baik dan orang baik. Kita nak, kalau boleh, saya tak tahu lah, saya tak ada tengok jadual ceramah tuan-tuan, tapi saya yakinlah level tuan-tuan ni, level Menteri Agama Dr. ni, kalau teman lah ni, saya rasa macam Ustaz di mana ni, sebulan satu ceramah. Sebulan satu ceramah. Saya tak tahu mikrofon ni, saya tak boleh jangka kualiti dia sebab suara saya betul-betul. Saya tak tahu. Kalau suara elok, saya boleh tahu. So, mikrofon ni okey ke tak okey, tak tahu, tak masalah. Cuma tuan-tuan, sebulan sekali ceramah, 3 ke 4 bulan sekali forum. Panggil ustaz-ustaz main, panggil orang luar main, biar kampung kita meriah, biar masjid ni meriah, biar program penuh. Anak-anak kita ni semua cik-cik, budak-budak hafiz ni semua latih dia buat jadi imam. Kalau tak ada anak-anak kita, cik-cik yang main semayang ni, adik main sini, main latih jadi bilal. Yang mahu budak-budak lari-lari biasa, tuan-tuan, budak-budak lari-lari ni tu benda biasa. Yang pelik budak-budak ni nak ceramah bapak lari. Tu pelik tu. Budak-budak banyak-banyak biasa, adik main sini, main duduk sat-sat. Kita nak ambil dah ceramah. Ustaz ni kalau tak ada suara pun sejam setengah nak ke bantai ni. Saat-saat kita nak ambil lah, kami lampak lah Ustaz. Sama aku lampak lah, saya buat teruk. Sama-sama kita lampak. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita sambut maulid, kita nak gembirakan Nabi. Apa yang gembirakan Nabi? Bila kita jadi orang baik. Bila kita jadi orang tak baik, Nabi akan sedih. Nabi tak seronok tengok kita. Kita nak jadi orang baik, saya bagi tahu tuan-tuan 3 benda utama. Yang pertama, laki dan perempuan. Laki lah terutama, laki perempuan main ngaji. Yang kedua, kesimpulan saya nak abang apa dia? Nombor dua ialah saya nak abang orang lelaki tolong main sembahyang berjemaah. Masa Covid tu kami marah tutup masjid. Sekarang dah buka dah. Marilah tuan-tuan kita beri semua masjid kita. Tuan-tuan nak tengok kampung tu bagus tak bagus, tuan-tuan main masjid. Masjid penuh, masjid meriah. Tuan-tuan tak payah risau. Orang kampung semua bagus. Sakit demam, tuan-tuan tak payah risau. Tuan-tuan ada luar negara, anak tuan-tuan sakit tak payah risau. Pakcik ni tolong, Pak Mak tolong, Mak Mak tolong, Mak Teh tolong, semua tolong macam anak kita. Sebab kampung tu bagus, masjid tu bagus. Ni kalau azan maghrib 2 orang, kuliah maghrib 3 orang, isyak 4 orang. Hamai tu pula Leno dalam lain kuliah dia
Saya pernah pergi kuliah satu tempat, ada 5 orang kan. 2 orang lina. 2 orang lina. Seorang kerja bidanan. Saya bidanan. Saya tanya kerja mana? Kerja bidanan. Seorang lagi saya tak cakap lagi dia aku kan. Saya takut tak cakap lagi dia aku. Tanya pengurusi, awak dia aku. Dia tanya dia tak apa kira kan. Dia punya volume besar. Oh tak apa kira. Habis tinggal siapa? Tinggal saya dengan Ustaz kan. Saya dah biar dia cokok, kita mencokok orang. Haji juga. Kampung yang berlampau tapi tak ada orang. Sebab apa? Orang tu minat klaim. Jadi kita jangan salah orang. Masjid kena main peranan. Kita macam ada saingan yang sihat. Kena cari orang. Ni siapa-siapa. Kerap pula. Bila-bila sekali kan. Itu semua saya akan tuan ceramah ni semua Coca-Cola ya. Kocak. Oh, ni semangat ni. Lau semua semangat ni. Sehari lepas Malaysia kena nasi gambar kat luar merah lupa. Program ni saya nak faham tuan. Program ni dikira berjaya, mantap dan jadi hebat 7 bintang. Bila tuan-tuan yang ada pada malam ni, terutama lelaki, saya ulang sekali. Program saya dah ya, semua siapa? Tunggu. Program ini dianggap berjaya dan menjadi hebat dah bila semua lelaki yang mai ceramah malam ni mai sembahyang subuh esok pagi baru waka mana baru betul ni kita ceramah subuh merah 6.45 jadi gitu. Jadi kita gembirakan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya nak abang muslimat belakang tolong sembahyang awal waktu. Bukan tak sembahyang awal sikit. Lepas malam ni dia tak layan drama. Tidak ada layan drama kena sembahyang kan. Pukul 11 baru sembahyang. Drama apa tu? Yang baru tu aku tanpa cintamu dalam kotak. Muslimat tolong kan. Alah bagus pula. Dan aku tanya tajuk. Tanya rumah boleh juga gambar. Itu orang kita drama panjang. Dan sembahyang lebat. Mayang awal boleh tengok drama ke tak boleh. Mayang dulu. Sampai-sampai sembahyang tu anda tahu 1:10 azan Zuhur. Yang boleh ikan pukul 1 buat apa? Pukul 1 yang boleh lagi lah. 1 masa azan kita tengok dekat-dekat azan bertisat. Kita ambil sembahyang awal, bos jaga, tunggu sembahyang, betul sembahyang qabliyah dulu. Kita adalah sedikit perubahan masa maulid ni. Dan yang terakhir saya nak bagi tahu kat tuan-tuan ialah satu hari kalau boleh tuan-tuan janganlah tinggalkan selawat 100 kali. Selawat 100 kali. Banyaklah cerita kat tuan-tuan ni. Saya punya boleh tahu pasal dia. Saya demam Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tak kerja, Selasa gagah-gagah, Rabu cuek main kantin pula, main kat tuan-tuan ni. Jadi boleh tahu pasal dia lah. Tak cancel pun. Kesian pula tuan-tuan dah booking lama dah. Main bila cakap dengan tuan-tuan. Cuma saya tinggal tuan-tuan tu lah. Ngaji jangan tinggal kalau sekat main. Yang kedua sembahyang jemaah. Yang ketiga perempuan sembahyang awal. Yang keempat nama dia tolong selawat satu hari 1 kali. Saya mohon sangat-sangat pada tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan lupa saya cakap semua tu tak apalah. Pak ni yang lupa. Bawa balik omong. Boleh? Okey. Itulah tuan-tuan. Saya pun nak cakap lama pasal dia kuat buat dalam letak tak bawa orang ni. Terima kasih sangat-sangat. Minta maaf banyak-banyak. Terutama salah silap saya cakap. Ada hadis saya baca, ada Quran saya baca, atau kurang saya adab dengan apa yang ada pada kita pada malam ni. Kalau ada apa-apa, apa boleh tegur, bagi tahu. Dan ada kesilapan saya apa-apa untuk guru yang ada pada malam ni, ahli yang tak kuasa, saya ucapkan tanya muslimat, muslimin semua bagi adik-adik kita pun semua. Saya doakan tempat tuan ni lebih bertambah makmur,
dan orang lain mengaji ramai. Jadi tempat untuk sebarkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ke arah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah saya tuan-tuan pemerintah lapang dan tak ada. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat pada lapang. Jadi saya akan berhenti di sini dulu sampai kepada Allah yang kurang sempurna. Akan terima saya sendiri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته